Saya mau pindah mana? Siapa mau bayar saya punya rumah sewa? Cakap senang lah. Lu mau tolong tak? Tak apa. You kena beriman, Allah akan tolong you. Senang dah cakap kan? Jadi itu benda dia. Tapi bila setelah 6 tahun, saya memang bodoh betul lah. Terus terang cakap dengan tuan-tuan, tak takut nak mengaku. Bukan sebab nak buka aib saya sendiri. Cuma saya harap cerita saya ini dapat jadi inspirasi, motivasi kepada sesiapa saja. 6 tahun pertama saya masuk Islam, saya tak tahu apa sangat. Rukun iman, rukun Islam pun saya tak hafal. Terus terang saya cakap, solat je tahu. Tapi solat tu saya tak tahu apa benda pun. Saya tahu yang saya solat, kena bersolat je. Saya tak faham maksud dia. Tapi mengumpat tetap mengumpat. Dan berbohong tetap berbohong. Sebab saya solat saja. Saya tak belajar. Tapi setelah saya mula start belajar, saya belajar banyak. Dan bila saya belajar, perkara pertama yang selalu mu'alaf nak tahu, nak tanya, bila dia mula-mula belajar, mungkin Ustaz ajar dia boleh confirm. Sebab dia pun ajar mu'alaf. Dia nak tanya, Ustaz lah, saya boleh balik rumah makan ke? Saya memang bapak masak babi tu. Macam mana? Itu pinggang mangkuk. Itu soalan. Betul Ustaz? Itu mesti tanya. Jadi bila saya mula belajar, itu soalan pertama saya tanya. Dan nasib baik Ustaz yang ajar saya, dia bagi penerangan. Dia cakap, yes, dalam mazhab Syafi'i memang kena macam ni. Itu salah satu pendapat. Tetapi kalau you tengok dalam mazhab Syafi'i ada banyak ulama. Seperti dia kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Dia cakap apa? Sesungguhnya apa sahaja yang telah dimasak dengan khinzir tidak ada dalil perlu sama. Maka pendapat Imam Syafi'i kata sama, itu pendapat dia, kita hormat. Tetapi mengikut pendapat Imam Nawawi, dia kata tak perlu. Cukup sekadar dah suci, cuci, bersih, boleh makan. Tak perlu beli set baru. Bila saya baca ni tuan-tuan dan puan, saya balik rumah, saya suruh mak masak. Bila dia dah masak, saya makan. Mak saya kata, jangan makan, jangan makan. Apa Ustaz? Ini yang bukan punya kuali. Ini kuali saya. Ada masak itu babi punya. Saya cakap, tak apa mak, boleh makan. Apa saya boleh makan? Dulu 6 tahun tak boleh makan, sekarang boleh makan. Daripada kesian pada saya, dia jadi marah. Yelah, sebab 6 tahun saya tak makan. Saya aja cakap, mak, bila balik makan, saya tanya, mak, you guna mana punya kuali? Saya akan tanya. Sebagai mak, mereka rasa sakit hati. Saya bayangkan anak tanya mak macam tu, mak, you guna kuali mana? Seolah-olah kita mencurigai mak kita. Mak, you guna kuali mana? Oh, itu saya tak boleh makan. Selepas 6 tahun, kenapa you sekarang boleh makan? Dulu tak boleh makan. Saya cakap, mak, minta maaf. 6 tahun lalu saya bodoh. Saya masuk Islam, saya bodoh, saya tak tahu apa-apa. Saya hanya tahu itu saja. Orang cakap apa, saya dengar. Saya tak pernah belajar. Sekarang saya sudah belajar. Bukan saya tak ada pandai, saya bukan ustaz. Saya tak tahu apa-apa pun. Tapi ustaz saya pun cakap, ini ada banyak pendapat. Dan saya tahu ini halal, saya boleh makan. Mak saya happy yo. Tiap-tiap hari mau suruh saya balik makan, masak. Sehingga hari ini selepas 3 tahun lebih, saya dah start belajar. Bila ada reunion dinner, tak rumah mak, rumah saya. Rumah mak, rumah saya. Jadi suasana begitu harmoni. Jadi ini ilmu untuk kita, untuk bila kita berdakwah kendalikan mu'alaf, jangan rigid sangat. Kadang-kadang niat kita baik, tetapi niat baik, tetapi tindakan tak betul pun akan menyusahkan orang. Jadi itu cabaran-cabaran saya. Dan harapan saya adalah untuk lebih ramai orang melibatkan diri dalam bidang dakwah. Sebab bila saya memeluk Islam, selepas memeluk Islam, ramai kawan saya datang berjumpa dengan saya yang beragama Islam, kawan lama. Mereka datang kepada saya kata, tanya, oh awak dah masuk Islam, awak kembali kepada Islam. Semua ucap tanya. Dan ada di antara mereka berkata lebih lanjut, dia kata, tanyalah awak dah masuk Islam. Awak tahu tak, kalau awak tak masuk Islam, awak mati ya, awak masuk neraka tau. Selama-lamanya lagi you kena bakau. Kalau tak masuk Islam, nasib baik Allah bagi kita. You memang special. Macam betul special. Jadi bila dia cakap special, saya kata alhamdulillah. Itulah keistimewaan yang Allah bagi, hidayah. Tetapi dalam hati saya cakap satu benda. Dalam hati saya tak cakap dengan mereka. Saya kata kawan saya semua ini sangat kejam dengan saya. Kenapa saya kata mereka kejam? Sebab mereka tahu Islam yang mereka anuti itu benar, hak. Sesiapa yang mati dalam keadaan kafir, dia akan masuk neraka. Mereka tahu
Tetapi satu perkataan tentang Islam, nak ajak saya masuk Islam, nak ajar saya tentang Islam pun mereka tak pernah bagi tahu. Kejam tak kawan-kawan saya? Kejam. Mereka sangat kejam. Mereka tahu kebenaran tapi tak nak sampaikan kepada saya. Dan bila saya baca dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 42, Allah kata, jangan engkau campur adukkan yang hak dan yang batil, dan jangan engkau menyembunyikan kebenaran setelah engkau mengetahuinya. Itu ayat okey sikit, no problem. Tetapi ayat seterusnya, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 159, Allah bagi tahu yang mafhumnya, sesiapa di antara mereka yang telah diberikan kitab, mereka mengetahuinya tetapi mereka menyembunyikannya, lalu laknat Allah ke atas mereka dan laknat atas apa yang boleh laknat mereka. Saya fikir memang ayat ini diturunkan untuk Yahudi, tetapi untuk pengajaran kita semua. Boleh jadi kita yang dilaknat kerana kita diberikan kitab. Saya fikir kenapa kawan saya begitu kejam? Di mana kasih sayang yang Islam kata, yang Islam anjurkan? Bukan kasih sama manusia. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis bahawa kamu, seseorang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Di mana perginya kasih sayang itu? Mereka kata mereka rakan saya, kenapa tak pernah ajak saya masuk Islam? Dan masa itu saya fikir, bayangkan berapa banyak rakan mereka yang mungkin tak sempat nak memeluk Islam dan mati. Dan bayangkan kalau di akhirat, kawan-kawan saya itu yang tak tahu mereka perlu nak ajak saya masuk Islam, kalaulah saya mati, contoh saya kata, kalaulah saya mati dalam keadaan bukan Islam waktu itu, perkara yang pasti saya akan buat ialah di akhirat, di dunia kita ada mahkamah, di akhirat kita ada mahkamah Allah. Di mahkamah Allah itulah saya akan filekan kes saya akan sue kawan saya satu persatu. Tak payah berbuang, Allah jadi hakim. Kat dunia ni mereka boleh beralasan macam-macam, takutkan saya dengan potong, tak apa, di akhirat dia siapa kena potong. Jadi harapan saya adalah begitu, agar kita menyampaikan. Kerana kalau kita lihat statistik dan tuan-tuan dan puan, kebanyakan yang mereka masuk Islam di Malaysia bukan sebab atas usaha dakwah, sangat sikit. Tetapi bayangkan, walaupun usaha dakwah yang dilakukan sangat sikit, tetapi setiap tahun lebih kurang 7,000 hingga 10,000 orang memeluk Islam. Dan tahun lepas saja di Selangor lebih kurang 2,600 orang memeluk Islam. Tetapi adakah 2,600 itu usaha daripada kita yang ada di dalam sini? Ataupun mereka mengkaji sendiri? Masa saya pergi PK yang pertama bersama dengan Ma'in, salah seorang ustaz di sana, dia cerita bagaimana dia boleh terlibat dengan dakwah. Dia kata, dulu dia ada seorang jiran Cina, dan selepas itu 20 lebih tahun mereka berpisah, tak pernah jumpa. Tiba-tiba terjumpa. Bila terjumpa, kawan dia Cina bagi Assalamualaikum. Ustaz tanya, Waalaikumsalam. Kenapa? Dia kata, kenal saya lagi tak? Macam kenal. Lu ingatkan? Dulu, walaupun dia jiran 20 lebih tahun dulu, kita main sama-sama. Macam kenal. Saya, Alhamdulillah, saya sudah masuk Islam. Ustaz tu dia fikir, ruginya dia, jiran dia masuk Islam bukan sebab dia yang ajak dia masuk Islam, sebab dia sendiri pergi cari. Berapa ramai di antara kita yang rakan kita memeluk Islam tanpa pengetahuan kita, bukan kerana kita, ataupun kita yang menjadi punca mereka jauh daripada Islam kerana kelakuan kita yang buruk, kerana percakapan kita yang menyakitkan hati mereka. Jadi harapan itu memang harapan saya adalah agar setiap umat Islam tidak mampu berbicara, tidak mampu berdakwah secara lisan pun, at least sekurang-kurangnya buat apa yang termampu untuk berdakwah. Kenali mereka yang belum Islam, kenali sensitiviti mereka, dakwah, jaga mu'alaf, bimbing mu'alaf. Kenapa saya kata harapan saya ini? Kerana saya yakin dengan tuan-tuan puan-puan melibatkan diri dalam membimbing mu'alaf, saya yakin insya-Allah tuan-tuan puan-puan semua akan lebih menghargai Islam yang tuan-tuan puan-puan dapat ini. Kerana bila kita bimbing mu'alaf, tuan-tuan puan-puan akan dengar pelbagai keluhan, rintihan, cabaran mereka menghadapi orang di luar, memeluk Islam. Ada yang sampai dipukul oleh mak bapak, paksa mereka murtad, tapi mereka tetap tak murtad. Siapa nak jaga mereka? Tempoh hari saya berceramah di Banting, saudara saya, kawan saya, dia pengurusi pertim Banting, dia bagi tahu kepada saya, di Banting keluarga India masuk Islam, anak dan ibu masuk Islam. Akhirnya dibelasah oleh komuniti mereka sendiri.
ada seorang perempuan masuk Islam. Okey, lalu abang dia panggil kawan dia datang rogol dia. Ada juga orang yang dipukul sampai tangan patah. Ada juga yang dipukul, ditusuk, ditikam dengan pisau. Siapa nak membantu mereka? Adakah nak harapkan Ustaz Hajar saja, nak harapkan Ikram saja? Apa tugas kita? Kita kata, dalam sebuah hadis Nabi kata, umat Islam itu adalah seumpama satu badan. Kalau dicubit kepala, dia akan terasa sakit satu badan. Sekarang ni saudara-saudara kita yang masuk Islam ni, mereka dibiarkan untuk menghadapi rintangan cabaran keseorangan. Di mana kita? Jangan bila kita perlukan bantuan, kita pula mengeluh, di mana orang nak datang bantu saya. Sedangkan saudara kita di luar banyak yang memerlukan bantuan. Mungkin ada di antara kita yang akan beralasan dan mengatakan bahawa bukankah itu kerja jabatan agama, pihak berkuasa? Bukankah kita dah bayar zakat untuk mereka buat? Tuan-tuan dan puan, mereka tak cukup kaki tangan. Tak cukup. Bayangkan, di Selangor saja ada lebih kurang 5 juta. 3.1 juta adalah Muslim, 2.3 juta adalah bukan Muslim. Nak handle 5.3 juta ini, berapa sangat pegawai dekat MAIS dengan JAIS tu yang nak membantu? Kita boleh cakap itu kerja mereka, tetapi apa kerja kita? Kita boleh salahkan mereka, tetapi daripada kita menyalahkan, tak akan selesai masalah. Senang nak tuding jari, ini kerja kau, kerja kau, kerja kau. Tetapi kenapa kita sebagai Muslim tak proaktif untuk fikir apa yang aku boleh lakukan untuk memperbaiki keadaan? Bayangkan, saya boleh yakin, saya rasa insyaAllah, kalau setiap daripada kita yang berada di dalam surau ini menyumbang sedikit tenaga, sedikit saja tenaga, insyaAllah komuniti di kawasan sini, sesiapa yang memeluk Islam akan mendapat perlindungan sewajarnya. Usaha dakwah akan diperhebatkan, diperkasakan. Saya percaya itu. Tetapi jangan memeluk tubuh, kerana di akhirat kelak Nabi dalam khutbah terakhir bagi tahu dan maklumkan kepada kita, ingatlah wahai manusia, akan tiba suatu hari di mana kalian akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kalian telah usahakan. Jangan kita ingat kita pergi kerja akhirat dengan pahala solat, puasa dan sebagainya, tetapi akhirnya kita menjadi orang muflis di akhirat kerana kita menzalimi orang, tak membantu orang ketika mereka memerlukan. Tak kisah mereka Muslim atau tidak Muslim, sebab Islam dia nak membantu bukan atas dasar persaudaraan akidah tu, tetapi atas dasar mereka tu manusia. Haiwan pun kita bantu. Jadi itu harapan saya agar kita sama-sama muhasabah untuk buat kerja. Saya masuk Islam bukan sebab ada orang dakwah kepada saya, malahan menjauhkan saya daripada Islam ada. Tapi sebab Allah sayangkan saya, Allah sayangkan semua, maka Allah beri saya peluang. Dan Allah sekali berikan saya taufik dan hidayah setelah saya memeluk Islam, yang menjadikan selepas 6 tahun tak belajar, baru 3 tahun belajar, saya buat. Sebab apa? Saya baru faham bahawa selalu orang bagi tahu hidayah itu adalah keistimewaan, tetapi ayat itu tak lengkap. Ayat yang lengkap ialah hidayah daripada Allah merupakan satu keistimewaan yang dikurniakan ke atas setiap Muslim, tetapi ianya juga adalah satu amanah yang telah dipertanggungjawabkan ke atas kita untuk kul. Allah kata kul, sampaikan, katakan. Isunya kita dah sampaikan, kita dah kul ke belum? Sebab saya takut, tuan-tuan dan puan, saya tak tahu dengan tuan-tuan dan puan, saya tak boleh bercakap bagi pihak tuan-tuan dan puan. Yang pasti saya boleh bercakap bagi pihak diri saya, iaitu saya takut di akhirat kelak saya dipertanggungjawabkan, saya ditanya oleh Allah, Firdaus Wong Wai Hong, saya bagi awak hidayah 10 Ogos 2005 untuk menjadi seorang Muslim. Pada tahun 2011, sekali lagi saya berikan awak sekali peluang untuk belajar, dan apa yang telah awak lakukan dengan hidayah aku berikan, adakah kau sampaikan ataupun kau simpan untuk kau? Saya takut tuan-tuan dan puan, saya mengkhianati hidayah yang Allah bagi kepada saya. Saya takut. Apa saya nak jawab pada Allah? Saya takut di dunia saya betah bercakap, memberi alasan, tetapi di akhirat semuanya terkunci dan badan-badan, organ-organ kita akan menjadi hujah menentang kita